إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, pada malam ini kita mari sambung lagi jumlah nak cukup 100 orang pemimpin Islam yang dipilih oleh penulis kitab Jihad Turbani, 100 orang pemimpin Islam yang telah pun mengubah corak dunia. Malam ini kita mari ambil serba ringkas tentang sejarah seorang generasi selepas daripada sahabat, bukan sahabat dia, anak pada sahabat, iaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Kita banyak sejarah yang kita tak ada ambil padu. Apa dia tentang sejarah yang sebenar, terutamanya sejarah dia panggil lepas daripada pembunuhan yang pertama, fitnah kubra pada masa Sayyidina Uthman bin Affan. Duk berlaku siapa ke Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kena bunuh ke di Madinah. Lepas pada tu naiknya Ali radhiyallahu anhu, juga huru-hara tak ada suk-suk, tak ada habis-habis fitnah. Terutamanya fitnah yang berlaku di Iraq, di kawasan Kufah. Sayyidina Ali pergi duduk di Kufah. Jadi berlaku pembunuhan di situ, peperangan di situ. Lepas pada tu perang pula di antara Muawiyah, tentera balik Ali dengan Muawiyah. Sebelum pada tu berlakunya peperangan kuda yang dipimpin oleh Ummul Mukminin sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu anhu, yang kita sebut dengan Mauqi'atul Jamal. Semua tu duk berlaku kawasan tu, berlaku tu kawasan Iraq. Tu dia panggil fitnah. Berlaku selepas pada fitnah Qamud beradab Chan Longman. Jadi fitnah selepas fitnah berlaku. Jadi lepas pada tu start tu jadi reda lah. Setelah pada Muawiyah, kita tak ada kecek lah, cerita tu jadi panjang, takut panjang. Nanti kena ambil satu tajuk khas lah, nak kecek satu dah. Lepas pada Muawiyah jadi khalifah di Dimashq, di Suria tu, Ali pun mati dah. Hasan pun apa dia panggil jangwi ke Muawiyah. Jangwi kepada Muawiyah. Dia panggil tahun tu tahun Al-Jamaah. Jadi panggil untuk nak pera nyawa dan darah ni, Hasan jang lah. Maknanya Muawiyah nak ke khalifah ke apa semua tu, dia jangwi kepada dia Muawiyah, dan Hasan jadi rakyat biasa. Tu dia. Muawiyah pun meretah banyak puluh tahun lah. Setelah daripada belum pada Muawiyah nak mati tu, Muawiyah pergi lantik anak dia jadi putra mahkota. Siapa dia? Yazid, anak dia Yazid bin Muawiyah.
Muda tekah dia jadi putera mahkota tu muda sangat. Umur 34, 35 gitu ya. Ha? Tekah muda, umur 30 lebih. Pak Yazid ni dia beranak di Suria tu, mati dia pun di Suria. Dia beranak pada tahun 20 Hijrah. 20 Hijrah. Maknanya lepas daripada Nabi mati 20 tahun lebih. Nabi mati pada tahun yang ke-11 ya. Nabi mati tahun 11 Hijrah. Lepas ni 20 ni maknanya 25 tahun baru Yazid beranak. Tak ada sahabat lah. Dia mati umur 37, 38 tahun. Umur 38 dia mati. Dia mengatakan selama 4 tahun. Maknanya duduk dalam sekitar umur 34, 35 gitu ya. Dia jadi khalifah dah. Jadi ini panggil Yazid bin Muawiyah. Kita kena jangan silap faham dia ada Yazid lagi. Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abu Sufyan. Hak ni sahabat. Hak ni kena kata radhiyallahu anhu. Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kena lagu mana dengan Yazid bin Muawiyah? Yazid bin Muawiyah ni anak saudara. Yazid bin Abu Sufyan pak saudara. Kerana Yazid bin Abu Sufyan adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adik dia nama Yazid. Nama Yazid. Kalau Arab je lagu tu ya, dia letak nama pak dia tu. Gitu. Muhammad juga tak tahu lagu mana. Abdullah. Nah, dia lagu tu tukar takai lagu tu ya. Nah. Dia tak ada banyak nama Arab. Nah. Sebagai nak ra'i kepada adik dia, kakak dia letak anak dia nama kakak dia, adik dia tu. Jadi Yazid bin Abu Sufyan ni sahabat. Apabila sebut kata sahabat, balik kita di sunnah wal jamaah ni, kita kena berimeh kata semua sahabat tu adil belaka. Lagu mana adil sikoh boleh percayai. Bukan orang mengenak sahabat dalam takrif yang kena lah. Orang yang berimeh pada masa Rasulullah, dia tengok Rasulullah, lepas tu mati dalam Islam, ada 3 cukup syarat 3 ni, itu sahabat. Jadi kesemua sahabat tu 100,000 lebih. 100,000 lebih, 114,000, 115,000 nya bila demo. Nah, sahabat, jenis sahabat. Semua tu adil. Apa maksud adil? Sikoh. Gapa maksud sikoh?ได้รับความเชื่อถือ. Kata dia ni orang pasal jenis tak ngenak, bukan orang munafik. Bukan munafik. Tu sahabat nah. Sapakah 1,000 lebih, 1,700 sahabat yang menjadi perawi hadis. 1,700 lebih. Dalam kalangan 100,000 tu bukan semua lah. Ada ayat hadis Nabi. Ada lebih kurang 1,700 orang lebih duduk ayat hadis Nabi mai siapa kita lah ni. Ada seorang sahabat ayat satu hadis. Tak ada. Ada siapa ke 100, ada ke siapa 1,000, ada siapa 2,000. Hak banyak sekali 5,000 lebih. Abu Hurairah 5,000 lebih. Lepas ada tu juga 2,000 lah. Aisyah 2,000 radhiyallahu anha. Nah, Abdullah bin Umar 2,000 lebih. Nah, Abdullah bin Abbas 1,000 lebih. Nah, lagu tu ya. Tapi hak banyak sekali apa dia? Abu Hurairah 5,000 lebih. Jadi kita kena duduk yakin, kita kena duduk berimeh kata sahabat ni adil. Kerana buku Quran, buku hadis tu, kalau punah sahabat, kesok sahabat, rosaknya sahabat, maknanya Quran dan hadis ni rosak hati, punah hati sebab main dia. Sebab tu ada segolongan manusia ni, dia tak boleh nak parah Nabi tu. Nak kata Nabi bohong, Nabi mengenak, Nabi kafir, Nabi munafik, tak seng, tak gamuk.
tak pandai, jadi betul-betul orang panggil terong pai terong ma. Apabila terong pai terong ma tu demo tak boleh nak terima lah buku tu. Jadi apabila tak boleh nak hentam Nabi, mai sama tuจะทำลายตัวตนของความเป็นนบีtu, demo gi cari satu peluang gi kerak kaki tangan Nabi, gi kerak tho, dia panggil gapo tho ni, pai air hok ambil pada Nabi, dia gi kerak situ. Faham tak tu? Gi royak kata pai kuno, pai karak, pai tak boleh pakai. Jadi apabila pai karak, pai tak boleh pakai, air dok lalu, kalau gitu kena ambil air lain. Telaga tu lah, tapi gi hubung pahit hot lain, bukan pahit hot sahabat dak. Mai kita. Ni tu dia timbulnya pemahaman Syiah buku ni. Syiah dia asas inilah, sejarah dia panjang. Tapi lagu mana nak peracur Islam, nak meruntuhkan Islam, gi putuh di tho nam. Lagu mana tho nam? Gi mengenak sahabat. Dia mengenak sahabat. Tu dia. Jadi apabila mengenak sahabat ni tak ada amanah, sahabat ni orang mengaruk, orang hati mengaruk, hati hitam apa semua, tu hadis pun tak pakar, mudahlah kata. Quran pun tak pakar lah, dia nak situ. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak pergi kata hak dia ni percaya, tho hak balik dia tu percaya, dipercayai. Miความน่าเชื่อถือ dia tho hak dia tu dia pesen jenis orang panggil kosono selalu dah. Pesen jenis kosono. Lagu mana kosono? Mu dengar seorang ni, lepas tu seorang ni ambil Nabi selalu dah. Dengar seorang ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak dengar seorang ni sang kuam na cerita orang ni, orang ambil Nabi. Orang ni pun maksum. Orang ni pesen jenis tak ada dosa juga. Tak ada dosa dia ni. Sebab tu wak cerita email tak ada dosa, email lebih mulia daripada Nabi, lebih mulia daripada Rasul, lebih macam-macam dah lah. Panggil maksum, tak ada dosa ke apa semua. Untuk nak jaga apabila maksum, orang percaya dah kata email hak dia ni orang tak berdosa, kalau gitu dia kena ambil daripada Nabi pun tak berdosa lah. Betul lah. Gapo saja hak yang dia duduk buat, yang dia duduk dengar daripada Nabi tu betul belaka, kerana otak tu dia kena kontrol belaka dah. Tu dia. Siapa Syiah ni? Dia duduk ambil, dia duduk mula-mula duduk apa dia royak rawi dia ni. Kita dengar Ja'far tak? Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni email yang ke berapa dah? Saya terlupa dah. 5 ni. Maknanya dia beranak 70 hijrah lebih. Nabi mati 60 tahun lebih dah. Baru lahir, baru beranaknya Ja'far As-Sadiq ni. Lepas tu lagu mana Ja'far As-Sadiq nak dengar pada Nabi selalu? Tu dia kena buat cerita dah lah. Qala Ja'far, qala Nabi. Tu tengok dia kerak kosono dia tu 70 tahun dia kerak. 70 betul ke tak tu? Tak lah bahaulah cerita. Ja'far royak kata Hasan, royak kata Husain, royak kata Ali, kata Ali dengan Nabi. Jadi Ja'far semua tu mari daripada Ja'far belaka. Semua agama mari Ja'far belaka. Tu dia jadi satu cerita dongeng hak pok-pok dia duduk buat. Hak tu yang pertama dah kita kena tahu sahabat tu. Sebab tu demo nak gomo sahabat ni. Tapi apabila demo tak luk nak gomo sahabat, demo gi gomo isteri sahabat, anak sahabat. Di antaranya ni yang pertamanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni di antara tabi'in yang kena tuduh oleh sejarah Syiah sampai ke hari ni. Orang kita tak ada duduk nak bercara mana Yazid. Apabila dengan Yazid kau ingat kata orang huduh, orang mengaruk, orang kafir, orang munafik. Bukan munafik, bukan kafir saja, tak kena laknat.
kena supoh dia ni Yazid bin Muawiyah ni. Siapa tengok tu? Siapa ni? Pok kita ni ahli sunnah wal jamaah dah. Sebab apa? Gi duduk terima maklumat, cerita dongeng-dongeng, kisah-kisah yang direkakan oleh puak Syiah. Allah, tak ada arah semua. Mai bubuh dalam kitab. Ada di kalangan kitab besar-besar, kitab. Nah, ulama-ulama. Nah, siapa ko mari duduk ulama pekak besar-besar dah siapa ko kufur pada Yazid bin Muawiyah. Sebab apa? Dia berlaku di zaman pemerintah dia ni dalam masa 4 tahun ni berlaku 3 kejadian besar-besar. Yang pertamanya mati Sayyidina Husain. Mati Sayyidina Husain di Karbala pada tahun 61 Hijrah. Nah, bulan Ramadan lagi. Nah, 61 Hijrah nah. 61 Hijrah. Allah, di Karbala. Mati pun mati dengan dahsyat lah. Nah, duk kepung banyak hari, siapa kau tak boleh air, tak boleh apa semua, anak bini dia, isteri dia, waris-waris dia. Nah, mati banyak kayaknya. Ada berapa orang saja yang selamat dan dibawa pergi kepada Dimashq semula. Hak ni cerita panjang ni. Berlaku semua ke tak? Berlaku. Pak Husain ni siapa? Husain ni cucu Nabi. Mak dia Siti Fatimah. Ayah dia Ali. Tok dia Rasulullah SAW. Tok balik tina dia Khadijah. Ni Husain ni. Hasan Husain ni pok-pok sahabat ke Allah. Orang panggil manyo lah sebab Nabi manyo sungguh pada Hasan Husain. Nabi tak ada anak dah. Anak bakat mati belakang dah. Dengan Hasan Husain dia duduk manyo. Duk tah member, duk semaya ke apa nyobu, ukah nyobu apa semua naik tah belakang. Hasan Husain. Nah, tu dia duduk kucuk mulut Hasan Husain. Nah, jumpa tengah-tengah jalan Nabi hamba Hasan Husain lari. Nah, macam-macam lah. Jadi sahabat tu tahu kata Nabi tu sayang pada cucu dia tu, maka sahabat pun beri satu penghormatan kepada Hasan Husain. Apatah lagi fadilat dia tu jelas. Nah, Nabi wayak sendiri, anak aku ini, cucu aku Hasan Husain ini adalah penghulu pemuda di syurga. Tengok Hasan Husain. Dia wayak fadilat dia ada, sahabat fadilat sahabat masing-masing tu ada belaka, ikut kita nak cokeh. Lepas tu dia dihormat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman, apa semua tu kat bakat hormat belaka lah pada Hasan Husain. Siapa ke harta perai ni, rapasan perai apa semua ni banyak duduk beri, orang panggil beri banyak kepada Hasan dan Husain untuk nak beri satu penghormatan kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi siapakah Umar ni dia pergi masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni dia pergi boleh buka Persia. Boleh buka Persia. Lepas tu anak perempuan hak cantik, hak raja Persia tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hadiah kepada Husain. Hadiah kepada Husain. Nah, suruh jadi isteri lah, jadi isteri. Jadi Husain ni di antara isteri dia nya orang Persia. Tu dia besar Persia sampai hari ni. Orang Persia, orang Iran ni dia pergi duduk puja anak cucu Husain bukan kerana cucu Nabi, tetapi dia pergi duduk puja Husain hak beranak tubik daripada mak hak Iran tu. Hak tu ya Husain bini banyak. Anak Husain banyak, tapi hak dia duduk anggap kata jadi imam, jadi ketua dia nya hak maksum ialah anak hak mak daripada Iran. Tu ya. Tak ada orang lain. Sebab tu sampai hari ni pun imam-imam dia tu pasal jenis hidung-hidung Persia belaka. Oleh hadis orang Arab jadilah Syiah setara mana, makilah kepada Umar, kepada Abu Bakar setara mana pun dia tak boleh jadi imam. Kalau orang Syiah kau teruk lagi. Kalau orang Cina kau teruk. Nah, orang apa semua pun tak ada. Tapi kalau orang Syiah pun kena ada meh-meh mai ikut Iran tak apa.
Dia panggil sayyid dia. Tu. Pentingnya kena jadi bakar mainu kok Persian. Jadi kok tu berat. Lepas tu lagu mana? Apabila jadi sayyid, jadi gapo jadi maksum pula nah. Jadi maksum kerana penghulu sayyid hak demo tu. Nah, tu dia jadi cerita lagu tu asal. Tapi khulasahnya Yazid bin Muawiyah ni walaupun benda hak dia buat tu 3 perkara dah. Satunya kematian Husain. Dalam masa pemerintah 4 tahun dia tu mati Husain. Hak ni dia panggil semua ulama Islam pakat duduk Allah belaka lah bukan. Nah, bakpo boleh mati Husain. Nah, mati pun dengan keadaan yang kejam sekali, kena kerak tekok. Nah, kata setengahnya tekok dia tu buat pergi di Dimash, buat pergi di tempat Yazid tu. Nah, kata setengahnya tekok dia tu mati sekali dengan di Karbala tu lah, taruh di Karbala tu kata setengah. Tapi orang panggil kejadian ni adalah kejadian yang menjadi paruk, menjadi roy plati jai samrap Islam. Cuma bagi ahli sunnah wal jamaah, apabila benda tu berlaku, terutamanya berlaku beribu tahun maidah, ahli sunnah wajak kata hak tu cerita lepas dah lah. Kita nak ukik lagu mana, nak refund yang ngaya, nak balah kepada orang hak bunuh Husain tu lagu mana, tu yang mati belakang dah. Benda berlaku dah, qada dan qada tu hadah. Hak ni hak 10 tahun lagu tu, 10 tahun lepas dah pun kalau orang bunuh pak kita, la qadar Allah. Ada orang bunuh pak kita, takkanlah kita nak pergi bunuh cucu dia tu pula. Orang bunuh pak kita mati dah. Pak kita nak pergi bunuh cucu dia, cicit dia. Tak boleh jadi orang Islam. Tapi Syiah ni ni hak besar. Syiah ni dia tanis sejarah dengan cerita dongeng hak dia duduk buat. Tiap-tiap tahun dia sedang lakon. Sedang lakon lagu mana? 10 Maret tu sedang lakon. Cerita lakon ni jangan tebang weh. Benda hak tak ada jadi ada. Benda hak bohong jadi sungguh dengan sebab lakon ni. Sepang kita ada percaya ke Rambo tu. Oh, Rambo tak ada kan dah. Rambo 1, Rambo 2. Sungguh. Sore boleh perih habis sutai kongkap tu. Rambo. Kenapa? Dia waktu baik cerita tu. Pada habahnya cerita Rambo tak ada sekali Amerika supaya Rambo tu tak ada. Tapi no ayat kata sang cintenakan panggil. Hak tu Rambo tu dia ada pak berapa ya? Pak 1 pak 2 ya. Hak ni 1,000 ปีภาคมาแล้วภาคแต่ละตอน 1000 tahun lebih dah. Berlaku pada tahun 61 dan ni 1440. Tengok 1400 lebih dah. Duduk berlaku, duduk tayar, duduk royak hak sungguh. Apabila sampai 10 Maret, pakak teriak belakang Husain lebak. Aku nak balas orang bunuhmu. Tu tengok. Aku nak balas orang bunuhmu dalam klon hak dia tu. Aku nak balas bunuh orang bunuhmu. Wari cerita malah hak Husain duk kena kepung, duk kena bunuh. Husain duk minta air setitik pun demo tu tak wi. Anak dia nak minta pun tak wi. Pakak teriak belakang huha. Hak niคือแสดงละคร 1,000 กว่าปีมาแล้ว Lepas tu dia kata Husain adalah sa'rullah, คือการล้างแค้นของอัลลอฮ์ คือการล้างแค้นของอัลลอฮ์ nak balas dendam daripada Allah. Nak balas dendam siapa? Orang yang bunuh mati 1400 dah. Siapa bunuh dia? Abdullah bin Ziyad. Dalam masa pemerintahan Abdullah bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad ni siapa? Puwa Basrah dan Puwa Kufah pada masa tu. Yazid al-Ta'ah. Tu jawapan tu. Yazid duduk di Syria, duduk di Dimash. Berlaku di Karbala, berlaku di kawasan Iraq. Berapa ribu kilo pada masa dulu. Torolek tak ada, line tak ada, kamsang apa semua tak ada. Lagu mana nak kontrol Yazid, nak kontrol apa dia Ubaidillah bin Ziyad? Tak boleh nak kontrol.
beribu-ribu kilo mari. Jadi kesemuanya itu adalah tindakan Ubaidillah bin Ziyad belaka. Cerita dia panjang Ubaidillah bin Ziyad. Kita boleh tengok Tuhan balas denda dia, Tuhan balas dia sungguh. Nah, mati dia tu mati kejar sekali lah. Ular pakat mari masuk dalam kepala otak dia tu. Ubaidillah bin Ziyad. Nah, cerita dia. Ular sungguh, ular mari. Nah, mari dia masuk dalam kepala dia. Nah, Ubaidillah bin Ziyad. Dan sama juga orang yang bunuh Husain. Dia panggil Jawsham. Dia panggil orang-orang kok Persia kuasa mana. Dia ni lah orang hak kerak kepala Husain. Semua tu itu adalah tentera puak Sayyidina Ali pada masa perang dengan Muawiyah. Semua hak bunuh Husain tu dia panggil Syiah Ali. Syiah ni apa puak? Pak semacik hak biasa pernah duduk sokong Sayyidina Ali masa perang dengan Muawiyah dulu. Semua puak-puak dia saja. Tak ada kena-mengena dengan Yazid pun. Tapi bakpa duduk boh kita, duduk mencemarkan nama Yazid dan Umayyin Bani Umayyah. Hak ni cerita yang kita kena tengok. Nah, kita kena mai duk kaji semula kata betul kedak Yazid bin Muawiyah itu adalah orang yang jahat, orang yang kafir, yang kena duduk sumpah dia, kena duduk laknat dia, tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, awwalu jaishin yaghzu madinata Qaisar maghfurun lahu. Tentera yang pertama kali yang serang Madinah Qaisar. Qaisar ni Rom lah. Constantinople, Byzantine, hak di Turki lah ni. Hak ni Nabi kata tentera mana yang serang bandar Constantinople ataupun Byzantine, anak Byzantine tu, maghfurun lahu, diampun dosa dia. Tuhan ampun dosa dia. Kalau kena hadis sultan ni Allah habis dia alasai ada ayat Yazid hidup mengenak peminum arak, suka betina, berjudi, joli, macam-macam hidup. Hak tu cerita yang dibuat oleh Syiah. Allah. Kita bukan kata duk ayat kata Yazid ni baik. Tak ada. Salah. Terutama 3 perkara saat ni saya terlupa. Yang pertama, mati Husain. Yang kedua, dia pergi serang Madinah. Yang ketiga, dia pergi serang Mekah. 3-3 berlaku pada masa dia berlaku. Tapi dia duduk di Dimash tu. Orang serang Madinah, orang lain. Nah, orang serang Mekah sampai ke Kaabah tu pecah ke apa semua tu dia panggil metap dia, tapi dia bertanggungjawab. Cuma balik sejarah ni rakyat kata serang Mekah, serang Madinah tu adakah di atas perintah Yazid? Hak ni khilaf. Yazid tak tahu menahu pun. Mati Husain tu apabila Yazid tahu, dalam cerita dia dalam Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir mai duduk ayat dan ayat kata Yazid teriak. Lepas tu kesemua dia panggil anak cucu hak masih lagi hidup lagi tu, semua tu ditanggung oleh Yazid belaka. Yazid duduk cara pula. Nah, sama ada duduk di Dimash ataupun duduk Mekah Madinah ni, Yazid hatta cara belaka. Nah, tu dia anak cucu Husain apa. Jadi nak ayat kata demon ni ada cerita, ada orang panggil akhlak yang mulia, dia kalau nak banding dengan orang-orang lain. Cuma sejarah cemar ni mai duduk di mana? Sejarah cemar hak mai duduk ayat kata Yazid ni orang mengarut. Sebab apa? Nak gomo Yazid dulu. Nak ayat kata Yazid ni jahat. Sebab apa? Ada pak jahat. Tu tengok. Apabila pak jahat dia pergi berjakit kepada siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, lepas tu Sufyan bin Harb. Tu pak ni pak jahat belaka ni. Siapa mai duduk ayat kata jahat? Ni dah menidah. Dia panggil Ghuzatut Tarikh, penjinayah sejarah. Dia pergi makan anak Yazid walaupun tabi'in,
Tapi dia nak makan sungguh, nak makan sahabat, nak makan pok dia Muawiyah. Apabila Muawiyah ni orang kita tergamuk dah, nak kata dia tu jahat, nak kata dia tu orang hudu, gila kuasa, radak Muawiyah. Jadi pergi pada Abu Bakar, pergi pada Umar, pergi pada Uthman, pergi pada Aisyah, pergi pada Hafsah. Semua sahabat-sahabat Nabi itu tak pakar. Bukan tak pakar saja, tak perangai huduh, hati jahat, nifak serta kafir. Nauzubillah min zalik. Jadi kita cicau sokmo, celah sokmo. Balik demo ni kita celah anak hari. Wari kitab sokmo, tulis kitab sokmo. Wari lakon sokmo. Learning lakon hak duduk ayat pada jahatnya Yazid bin Muawiyah ataupun Muawiyah bin Abu Sufyan ataupun Khalid bin Walid ataupun Amr bin As, semua tu dia membuat cerita kartun belaka tu. Cerita kartun, anak-anak duk tengok. Jahat sungguh Amr bin As, Khalid bin Walid dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tengok daripada kartun lagi. Bol pah-pah kita dia buat cerita pula, buat drama. Drama dia panggil nang gapo dia panggil nang siri. Nang kini kan sedang cing bukan gapo, bukan kartun lah. Cerita sungguh. Ada juga lah ni, duduk lepas semua dalam YouTube. Ni cerita Yazid pun lagu tu lah, cerita Muawiyah pun lagu tu lah. Nah, rakyat kata jahat sungguh. Jadi balik hak demo duduk royak cerita palsu tu, duduk karya palsu sokmo, duduk mengaruk sokmo, duduk bohong sokmo, buat kitab sokmo, buat filem sokmo. Balik kita hak balik betul ni duduk dia, tak ada kena kacak apa. Apa-apa lagi sikap orang panggil ahli sunnah setengah-setengah lah, terutamanya Imam Ahmad sendiri. Dia kata lagu mana? La nuhibbu Yazid wala nukrihuhu. Kita tak boleh sayang, tak boleh kasih kepada Yazid, pak kita tak boleh benci ke dia. Sayang pun tak, benci pun tak. Tak boleh kata gapo, kita tak boleh nak laknat dia, kita tak boleh nak celah dia, lepas tu tak boleh nak puji dia. Sudah. Pak, nak kata apa? Kena duduk senyap itu. Apabila duduk senyap, balik demo ni serai semua. Buat cerita semua, buat lakon semua. Lakon anak tahu apa dah lebuk dak kata tu. Nah, dak kata dak ayat apa? Karena Yazid ni Sufyani dia panggil pok kita ni Sufyani belaka ni. เป็นการล้างแค้นของอัลลอฮ์เป็นการล้างแค้นของอัลลอฮ์ Pah dia nak langkan siapa? Abu Sufyan mati 1000 tahun dah, Yazid mati 1000 tahun dah. Nak langkan pok kita ni. Sebab tu duk berlaku di Iraq, duk berlaku di Suria, duk berlaku di Lebanon, demo semelah sungguh. Kerana apa? Kerana ni kena apa dia kena langkan kerana demo ni anak cucu Sufyani. Dia panggil Sufyani pok kita ni. Kih apa? Kih tak terima Ali, dia panggil radhiyallahu anhu. Orang tak terima Ali, dia panggil Sufyani. Murtad habis. Nah, murtad. Kau murtad bukan murtad tu. Kafir tu. Murtad ni kena Islam dulu. Tahu kan? Hak ni kafir tu. Syiah menganggap ahli sunnah wal jamaah kafir asal lagi. Khawarij dia kata murtad. Puak-puak Khawarij dia kata ahli sunnah ni murtad kerana ada pemimpin. Apabila ada pemimpin dia buat pemimpin, dia lantik jadi pemimpin, dia kena bai'ah pada pemimpin dia, khalifah dia. Siapa-siapa tak bai'ah pada khalifah dia, murtad. ISIS. Sebab tu dia pergi sembelih, dia pergi bunuh orang yang tak bai'ah kepada Abu Bakar Baghdadi dulu. Lah ni tak tahu pergi ke mana dah. Tak tahu. Tu Khawarij dia anggap ahli sunnah ni orang murtad. Apa maksud murtad? Islam dulu tapi apabila ada khalifah dia mau ni tak segi bai'ah. Tu kalau tu murtad. Syiah dia menganggap ahli sunnah ni bukan murtad nah. Kafir tu. Karena apa? Daripada kafir yang dia asal lagi dah kerana tidak mengaku Ali radhiyallahu anhu selaku khalifah dia. Lepas tu gak hidup belawai dengan dia semua, dia kata kalau itu anak cucu pok dia murtad, kau murtad atau baik murtad. Nauzubillah. Ini adalah orang panggil racun yang ditanam oleh Syiah beberapa apa dia berkorong-korong sampai ke beribu-ribu tahun mari dah gitu. Nah, tu dia. Padahal
Allah awwalu jaishin yaghzu madinata Qaisar maghfurun lahu. Awal-awal tentera yang hidup serai bandar Qaisar di Konstantinopel adalah diampunkan dosa dia. Sebab tu puak-puak sahabat hak masih hidup lagi kau tu ada banyak lagi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun lebih dah tu. Allah, Abu Ayyub umur panjang dia, umur 80 lebih. Apabila Muawiyah buat keputusan nak pergi serai Konstantinopel, puak-puak ni pakat semak jadi tentera belakang. Pas siapa ketua dia? Ketua tentera hak duduk serai Konstantinopel pertama kali Yazid bin Muawiyah. Metam hak Muawiyah lantik menjadi ketua ketua turus tentera untuk nak pergi serai Konstantinopel pertama kali ialah Yazid bin Muawiyah. Pas siapa hak duduk jadi tentera dia? Abdullah bin Abbas, kita kenal belaka. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari dan sahabat-sahabat lain. Banyak lagi hak duduk sahabat-sahabat hak duduk jadi orang panggil hak masa dia dengan Yazid bin Muawiyah dan jadi tentera di bawah kepimpinan Yazid bin Muawiyah. Data-data buat siapa kita ni, kita hidup maki, kita hidup cerita, kita hidup laknat kepada Yazid bin Muawiyah. Tengok Yazid bin Muawiyah ni nanti tak ada lah apa dia kena tahun yang kedua lah. Nah, jasa-jasa dia sampai ke Tibet. Dia serai belaka tu Tibet tu. Turkistan dia serai belaka tu. Nah, dan daripada Turkistan tu jadi Islam belaka, dan daripada Turkistan itulah timurnya puak-puak Turki Utsmaniyun mai situ tu. Mai situ. Kerana apa? Jasa yang dicurahkan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, insya-Allah kita boleh dengar sekadar tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi kali yang kedua. Nah, apa dia Yazid bin Muawiyah? Kenapa boleh orang tu pergi duduk cerita, pergi duduk laknat kepada Yazid bin Muawiyah? Kita dengar apa dia minggu depan sekali lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.